Yang kecil, yang besar, yang tertinggal itu, yang tertinggal ini. Tinggal apa? Tertinggal underwear. Ada. Sarung kaki boleh terima lah lagi. Tertinggal underwear, tertinggal Dia tu. mengadu dekat you all. Bukan mengadu, orang selepas tu yang mengadu. Dia kata ada barang tinggal kat dalam tu. So kita macam alah, macam takkan nak buat announcement siapa tertinggal underwear pula. Okey Riza, kita cerita pula pasal chartered ni. Chartered ni kira macam tempahan khas kot. Apa bagi? Tempah Sewa khas. khas. Sewa khas. Okey. Dalam Malaysia Airlines ada jabatan orang kata department tu kan yang sewa khas. So dia cerita sikit tak apa dia punya ciri-ciri atau perbezaan-perbezaan daripada yang normal online punya cabin crew ni. Okey, sewa khas ni kebanyakannya and major dia adalah untuk penerbangan umrah haji. Okey. Dulu kita only concentrate dekat flight haji. Tapi lepas dah after few years in operation, dah start dapat kontrak umrah and kita orang buat juga flight umrah. Okey. So basically dia umrah dan haji, tapi selain daripada flight-flight ni ada juga flight-flight sewa khas yang lain lah. Kalau kata ada orang book MAS untuk flight-flight sewa khas macam football team ke, macam pergi holiday trip to Sapporo especially, yang football team bukan football team biasa, football team yang famous ni. So selain pada tu ada juga flight Malbat, kita bawa tim-tim Malbat pergi ke Beirut semua. Tu je lah perbezaan dia dari segi uniform. Kita orang ada dua jenis uniform. Satu kalau operate under Malaysia Airlines punya sewa kena pakai Malaysia Airlines punya kebaya. And yang untuk flight umrah haji memang ada uniform khas. Seluar, kita ada tudung, jaket semua tu. Itu yang orang selalu confused tu. Ya. Apa jawapan you kepada persoalan itu? Memang susah nak explain lah sebab bila kita cakap pasal charter pun tak semua orang tahu charter tu apa. So kita kena cakap dia memang specifically untuk flight umrah dan haji. But still under MAS sebab kita adalah anak syarikat MAS. Dia anak operating syarikat. under MAS. Okey. So kelab-kelab bola sepak macam Real Madrid apa semua. MU, Barcelona. MU pun ada? Ada. Liverpool. Masa tu MU tu tahun bila tu you buat tu? Saya tak buat sebab masa tu saya dah pakai tudung. So waktu tu memang kena pakai kebaya. So kawan-kawan yang lain lah yang so buat. you ada option? Bila dekat dalam charter ni yang bestnya kita ada option. So kalau kita nak stay untuk buat flight umrah dan haji saja pun boleh. And kalau tak dia memang ratedkan kita untuk semua operation. So kita boleh pilih lah. I see. So mungkin orang kat luar sana yang tak ada experience nak masuk charter tak boleh ke? Boleh ke apa? Charter Malaysia Airlines kita cuma ambil Malaysia Airlines punya kru dan juga kru-kru daripada airline lain lah, tapi kena go through interview juga. So even saya sendiri pun lepas saya resign MAS, tahun berikutnya saya join charter, saya kena pergi interview. Untuk dia tanya general question sama macam MAS punya basic question, cuma dia tanya extra dari segi experience dekat dalam MAS. Kita operate kapal apa sebelum ni. So senang kan sebab kat dalam charter pun kita operate 3 kapal juga. Cuma maknanya orang luar tak boleh masuk? Tak boleh. Ex-crew saja? Semua ex-crew sahaja. Dulu pun hanya buka untuk MAS crew saja. Tapi lepas tu dah boleh accept airline daripada airline lain jugalah. As long dia ada experience dalam wide body aircraft. Sebab masa tu memang kita banyak buat wide body aircraft. I see. Oh, you buat umrah dengan haji sajalah. Seberapa kali? Flight haji masa tu saya start dengan flight haji je. Kontrak saya 3 bulan. So dia memang waktu tu memang setahun sekali je saya kerja untuk flight haji. Maknanya you kerja part time akhirnya? Yes, and semua charter crew part time. Kontrak. Kita orang memang on annual contract. Waktu tu 3 bulan kontrak, habis kontrak tu kita kena return barang balik macam biasa. Tahun depannya nanti dia bagi offer letter baru. So buat balik semula, another 3 months contract. And then tahun berikutnya tu baru dapat offer untuk umrah. So barulah waktu tu ada annual contract yang panjang lah sebab umrah sepanjang tahun kan. So waktu kita start umrah tu, flight umrah tak banyak, sikit-sikit je. So semua merasalah flight umrah sekali, 2 kali sebulan. Tapi bila dah makin lama, charter dapat banyak kontrak daripada ejen-ejen semua. So banyaklah flight. Boleh dikatakan
saya boleh fly dalam 6 ke 7 kali sebulan umrah. So dari segi income-nya ada basic salary ataupun you hanya tak ada benefit ke macam mana? Ada benefit, tak ada benefit kita contract? Tak ada basic. Tak ada basic. So kita punya allowance based on flying allowance sahaja. So ada flight, ada gaji. Tapi dia punya allowance tu kalau nak ikutkan extra lah daripada commercial sebabnya kita tak ada basic kan. Benefitnya pula? Benefit dia kita tak dapat apa yang MAS crew dapat, cuma kita dapat medical masih dapat, cuma boleh guna dekat kita punya medical center sahaja. MAS Medical Center, and also travelling benefit waktu tu kita orang dapat transport allowances. And uniform, dapat laundry sama, tu je lah. Berbalik kepada sebelum masuk charter tu, kenapa berhenti? Diri sendiri tak tahu kenapa dia berhenti. Sebab waktu tu kahwin. Lepas tu sama-sama fly. So the husband cakap macam nanti susah lah nak jumpa selalu kan. So memang dia suruh berhentilah waktu lepas kahwin tu then. So saya kahwin dalam bulan 7. Bulan 8 tu saya dah berhenti. Bayar gaji lah ni, bayar 24 hours lah, bayar gaji sebulan lah. Lepas tu dalam bulan 8 saya berhenti, the following year tu saya join charter, consider awal jugalah sebab saya terus submit sebab waktu tu saya dah try duduk rumah lama. Boring lah, betul nak fly balik tu. Lepas tu saya macam bising-bising lah, saya boring, saya tak tahu nak buat apa ni bila tak buat apa-apa kan, bila tak kerja, tak fly semua. Sebab saya memang suka, saya memang enjoy flying. Saya masa resign tu saya nangis. Masa saya buat clearance semua saya nangis sampai orang-orang kat HR semua pujuk. Dia kata tak apa. Dia kata you've done your part semua. Lepas tu saya kata tak, it's not that, it's not being at home as a wife ke apa semua, is being me, loving to fly. Itu je. Tapi lepas tu okeylah terima. Dan husband cakap okeylah kalau nak fly juga balik try charter buat fly haji kan. Dan masa tu dia tahulah yang pasal charter juga. So saya try apply. And masa saya apply tahun yang sama tu actually tak boleh sebabnya gap dia terlampau dekat kan. So dia orang letak nama saya dekat the following intake lah, the following year. So kena ada gap. So the following year tu dalam bulan 3 bulan 4 kot dia orang dah panggil. So saya pergi report duty and training. Kena training balik semula sebab saya dah consider resign daripada MAS kan. So saya punya license dah tak ada, tak valid. So kena renew license baru. Itulah sebabnya. Dia bila kita berasa sedih untuk meninggalkan sesuatu, dia mesti ada sesuatu yang membuatkan you berat sangat lepaskan kerjaya pramugari itu. Apa sebenarnya? Sebab saya sebenarnya bila dululah yang membuatkan uncle saya suruh saya try jadi stewardess tu sebab dia tahu saya suka berjalan, saya suka tengok tempat orang. Saya enjoy benda-benda tu semua. And bila saya dapat kerja MAS, waktu saya naik body, waktu yang paling happy sekali dalam hidup saya. Sebab waktu tu memang cita-cita saya nak visit semua main countries yang ada macam orang kata London, Paris, New York semua tu kan. And semua saya dapat, alhamdulillah. And saya bukan jenis yang pergi pergi flight, naik stop, duduk kat dalam bilik. Saya memang akan keluar. Walaupun saya seorang. Sebab saya bukan jenis nak shopping ke apa tak. Saya memang suka tengok tempat orang, saya nak tahu, nak belajar orang punya culture, orang punya tempat, apa yang specialnya kat tempat tu. Benda-benda macam tu. 7 Wonders of the World cover lah. Alhamdulillah. Covered. And satu lagi yang paling saya happy, yang paling buat saya rasa lepas tu bila saya terima lah yang saya boleh resign tu, sebab saya dah boleh dikatakan saya dah cover semua MAS punya station. Yang MAS pergi, saya dah pergi waktu tu. So bila saya resign, saya join charter, saya dah rasa okeylah, tak rasa rugi sangat lah. New York saya dah pergi, Stockholm saya pergi, LA, okeylah LA setiap tahun pergi. Apa lagi? Joburg, Cape Town. Buenos Aires pergi, Beijing, so all China awal-awal dah memang kena pergi kan. India pun memang kena cover awal-awal. Aussie pun saya sempat pergi Cairns. Cairns, yes, Cairns. Itu saya punya first Airbus night stop, Cairns tu.
Sebab first flight Airbus saya Cengkering, lepas tu first night stop saya is Cairns. So saya happy jugalah. And then bila saya dapat tahu MAS dah stop banyak tempat kan, banyak stesen, saya rasa kesian lah dekat kru-kru baru tak merasa. Kita dulu macam alhamdulillah merasa Rome, Frankfurt semua tu macam memang best lah. Okey. Yang benda-benda tu je yang membuatkan saya rasa okey, saya dah resign tak apa, tapi saya dah experience semua tu. And satu lagi yang membuatkan saya tak boleh lupa dekat MAS ni, saya enjoy kerja. Saya happy pergi flight. Tak, waktu mula-mula nak pergi tu, nak bersiap tu nervous. Walaupun dah berapa belas tahun sampai charter sampai aman pun saya nervous juga. Tapi bila dah sampai dalam kapal semua dah okey dah. Our place already. Okey. Itu kita balik pada charter. So charter berapa lama dan kenapa amal? Balik ke amal. Apa tu amal sebenarnya? Orang tak tahu sekarang. Masih lagi kan amal? Masih. Amal masih ada lagi. Charter operation ialah flight sewa khas under MAS lah, Malaysia Airlines. Okey, bila tahun 2015 MAS kata dia nak gabungkan semua dia punya anak-anak syarikat group of companies tu. So charter masuk balik ke dalam MAS. So kita orang diabsorb balik ke dalam MAS under ni yang sama, payroll yang sama. Kalau macam dulu kita charter yang bayar. So yang bila kita dah masuk balik dalam Malaysia Airlines Group ni, kita dibayar oleh MAS, ada roster semula dalam sistem. And lepas tu tak lama tu dia kata dia dah tak nak guna nama charter dalam tahun 2019. Dia orang build amal tu. So dia orang create amal khas untuk flight umrah haji lah. So daripada staff-staff dia macam mana? Daripada charter tu juga? Staff-staff daripada charter and dia orang ada juga ambil intake baru. Ada few batches. Saya tak silap saya ada 1, 2, 3, 4 batch macam tu lah, batch baru untuk buat flight amal ni. Tapi yang ini memang spesifik untuk umrah dan haji. Yes. Tapi sebelum amal ni saya ada fly dengan dia dekat charter, ada gambar. Ada? Ada kan? Saya tunjuk gambar tu dengan Najib. Betul. Najibul kat tangga. Itu charter lagi kan? Masa tu masih charter. Ya ke? During my time Amal still tak ada lagi. Okey, ya betul. Sebab Amal baru kan 2019. Betul. Waktu tu masih charter. I think last flight lah dengan MAS masa tu, gambar tu. Itu pun berapa kali je kita fly sama kan? Tak banyak. Dekat 73 rasa macam tak pernah. White body adalah sekali dua. And then lepas tu dekat charter lah. Charter selalu kan? Banyak kali kan charter? Few times juga charter. Tu yang kadang-kadang masa dengan charter, kita orang steward MAS campur dengan kru-kru ladies charter. Sebab ladies tak boleh turun dengan kebaya dekat Madinah kan? That's why kita orang terpaksa import charter punya cabin crew. So bila dah sekarang ni dengan Amal lagi ke tak ada dah? Tak ada dah. So apa cerita sebenarnya? Okey, saya dengan Amal start daripada Amal ditubuhkan tahun 2019 tu sampai tahun 2021. Sebab waktu tu dah pandemik, tahun 2020 sebenarnya last flight. Saya sempat fly sampai 4 hari bulan 3, kita start lockdown 18 hari bulan kan. Okey, start daripada tu semua flight dah memang sama ada dikurangkan, cancel ataupun memang totally tak jadilah sebab kita tak boleh fly, tak boleh rentas daerah, rentas negeri semua tak boleh. So kita orang pun dicutikan. Lepas tu after bulan 4 kot tak silap saya start kawan-kawan saya punya kontrak habis. Sebab saya punya kontrak habis Januari. So Januari tahun 2020 tu saya terselamatlah sebab saya dah renew kontrak. So kawan-kawan yang habis kontrak bulan 3 bulan 4. So yang masa tu MAS kata kita tak akan buang orang, kita tak akan buang kru, buang staff, tak ada. Cuma orang-orang yang habis kontrak kita tak akan renew. Waktu tu dah memang sedih lah, memang ada perasaan dah memang tahu memang okay, this is it. Memang kawan-kawan start kena, memang kita orang nangis sama-sama, tak pernah kita orang kat dalam charter, kat dalam amal, walaupun kontrak annual, tak pernah tak renew. Tahun 2020 tu start yang tak renew. Tapi nak sedapkan hati, bukan kita orang je. Even MAS punya kru yang under kontrak, yang baru-baru join, yang still under kontrak pun tak renew juga. Kapten-kapten yang under kontrak, pilot-pilot yang under kontrak pun tak renew. So from there we know lah, it's bad. The
aviation world is bad kan. So okay, tak apa, kita terima, and kita cuma terima waktu tu nak sedapkan hati, it's just end of contract, bukan dibuang. Tu je yang membuatkan saya rasa tak apalah, end of contract, nanti bila company dah back to normal dia akan hire kita balik kan. Mungkin sekarang dah okey, dah umrah dah boleh start balik. Dengan kata haji dah boleh start tahun ni kan, insya-Allah. So mungkin ada ura-ura panggilan balik ataupun macam mana? Buat masa ni belum lagi, sebab saya rasa MAS pun kru-kru diorang pun baru nak start banyak flight balik kan. So daripada tak ada flight ke few flights ke sekarang pun, kalau saya rasa untuk diorang insertkan commercial crew ni buat flight umrah haji ni, okey je, sebab diorang pun tak banyak flight, diorang masih boleh cover flight tu. So dia masih belum perlukan kru ekstra lagi. Mungkin tahun-tahun depan, tak tahulah, kalau ada rezeki alhamdulillah, kalau tak ada tak apalah. Ini tips daripada orang yang selalu buat flight umrah haji lah. Mungkin kepada jemaah-jemaah yang akan terbang tak lama lagi. So mungkin you bagi tips untuk senang diorang travel, untuk apa kata kesihatan ke, dari segi keselesaan ke, macam mana? Okay. Kita punya jemaah sekarang ni dah bijak. Sebab travel agent kita semua pun dah bijak juga. Dah ajar dia orang. Itu pun diorang, kita share experience dan pendapat dengan travel agent. Bila diorang fly, kita kan pakai travel agent masing-masing. Lepas tu ada ketua agent semua. So kita akan discuss dengan agent tu. Okey, untuk memudahkan jemaah you, kalau boleh pesan kat diorang makanan-makanan ekstra MAS boleh terima. Setakat makanan-makanan alas perut pun semua MAS masih boleh terima. Ubat-ubat diorang make sure ada dengan diorang, bawa naik atas kabin, jangan simpan kat dalam cargo bag. Lepas tu bag tak perlu nak banyak-banyak, sebab nanti dekat dalam tu diorang macam terkial-kial dengan bag, dengan ni semua kan susah. Sebabnya kebanyakan yang pergi pun untuk umrah haji, especially haji warga emas kan, dah jenis tak larat, and kadang-kadang tak ada waris, diorang just pergi husband and wife semua. So it's better diorang travel light. Tapi complete lah barang-barang tu. Bukan kata kita tak ada sediakan barang-barang medical, ada, tapi lebih baik barang diorang sendiri. Especially ubat-ubat darah tinggi, ubat kencing manis, insulin semua kan. Tu semua barang-barang keperluan. So saya pesan, especially kalau ke anak-anak diorang ke apa ke, kalau boleh sediakan semua tu, tengok apa yang parents nak bawa tu semua lengkap, bawa masuk dalam kabin. Even makanan pun selitkan sekali, senang. Sebab nak tunggu kita bagi makan, after take off akan ambil masa dalam setengah jam ke 40 minit baru kita nak serve. And untuk orang-orang yang macam nak kena makan ubat, nak kena cocok insulin ni, diorang kena makan 30 minit awal kan. Diorang kena cocok insulin tu 30 minit awal semua tu. So itulah. And satu lagi saya pesan dalam kapal tu, toilet tu, kalau boleh jangan basahkanlah. Boleh ambil uduk. And sekarang pun kita dah dipermudahkan dengan spray semua kan. Ada cara-cara. Kita pun ada video cara-cara nak ambil uduk pakai spray. So cuba cerita sikit, spray macam mana? Boleh dia spray yang macam spray rambut tu? Botol spray kecil tu yang kadang-kadang kita kat dalam Daiso pun ada jual botol spray tu, isi air kat dalam tu sebab kita tak perlu banyak, and kita cuma perlu basahkan yang wajib aja kan. Tapak tangan, muka, kaki. Dekat atas seat pun boleh buat. Boleh, kan? Atas seat pun boleh buat. Sebab kalau kata semua orang nak ambil air semayang dengan cara kita ambil semayang kat rumah, basah semua tu, sebab kita punya kapal tu kat bawah tu ada wire-wire, so bahaya kan. Betul. So kalau, and then satu lagi, kalau kata toilet tu basah, kita pun rasa tak nak guna kan, apatah lagi orang selepas kita. So itulah dia punya cabaran kepada you all jugalah kan. So ada yang pelik-pelik tak? Tandas yang pelik-pelik, terapung-terapung adalah. Ada. Dalam waktu flight umrah, kita umrah je ke? Umrah haji. Waktu flight umrah ni, kita orang pernah juga bawa jemaah-jemaah daripada Indonesia. And diorang pun kebanyakannya kan jenis yang kadang-kadang daripada betul-betul daripada kampung, daripada pedalaman, yang memang tak pernah travel keluar daripada tempat diorang sendiri pun. Tak pernah travel keluar daripada kampung diorang sekalipun. So bila diorang travel, walaupun dah dipesan banyak kali, diorang tak biasa. Diorang tengok toilet bowl tu macam benda yang pelik. Diorang tak tahu, pada diorang semua toilet cangkung. So dia sama ada dia mencangkung atas tu, ataupun bila dia tak tahu nak guna, dia buat kat bawah. So memang akan terkejut lah. Benda-benda ni memang kena expect. And sampai kita orang pun dekat charter last time pun memang kita orang request lap, kain lap.
Sebab nak request mop macam ekstrim sangat kan. So kita request kain lap daripada cleaner banyak, memang specially requested untuk kita orang buat kerja-kerja pembersihan. Tapi at the same time memang kita orang nasihat jugalah, jangan, tak boleh buat kat sini, ini tempat duduk. Memang kena ajar dia orang one by one. Tak pun panggil ketua dia, bagi dekat situ, tunjukkan cara, so dia boleh ajar dia punya jemaah-jemaah. Sebabnya kalau tak memang macam-macam lah yang kita orang akan jumpa. Yang kecil, yang besar, yang tertinggal itu, yang tertinggal ini. Tinggal apa? Tertinggal underwear. Ada? Sarung kaki boleh terima lah lagi. Tertinggal underwear, tertinggal Dia mengadu dekat you all? Bukan mengadu, orang selepas tu yang mengadu. Dia kata ada barang tinggal kat dalam tu. So kita macam, alah, macam takkan nak buat announcement siapa tertinggal underwear pula. Ya, so, saya pun pernah juga. Kadang-kadang dia tak kunci pun ada. Ya, yang tak kunci tu memang selalu. Sebab satu sama ada diorang tak tahu ataupun satu lagi diorang takut terkunci kat dalam. Diorang takut diorang tak terbuka. Walaupun kita ajar banyak kali. Pernah, bukan pernah lah, memang selalulah. Kita akan dengar orang ketuk-ketuk dari dalam. Padahal dia tak kunci pun. Cuba dia tak tahu nak tarik benda tu. Kebanyakannya the Indonesian punya jemaah kan. Selalunya my experience more to Indonesian, yang jemaah daripada Indonesian. Ada juga yang Malaysia kita pun ada juga. Tak tahulah, mungkin diorang kita tak tahu, mungkin diorang tak biasa dengan kapal terbang. Kebanyakannya almost 90%, 95% memang tak biasa naik kapal terbang. So kita tak boleh nak salahkan dia orang juga. Boleh. Yang kita punya side sabar je lah. Betul, sabar and kita educate. And satu lagi sebab in the end of the day kita akan rasa kesian. Betul. So, saya ni pun walaupun saya dah buat flight umrah haji ni daripada tahun 2008 sampai sekarang, bila saya terima jemaah especially masa boarding, saya still akan nangis. Especially jemaah haji. Saya cepat tersentuh. Saya macam teringat diorang ni datang sini nak buat flight haji, tak tahu balik ke tak kan. Lepas tu dah tinggalkan family untuk jangka waktu yang lama ni semua. Memang saya normally daripada tahun bila saya buat, saya memang akan nangis pas flight saya. Saya tak tahu kenapa. Sampai diorang pula jenis yang walaupun kadang-kadang kita dah tegur macam ni, masa disembark nanti dah sampai dekat Madinah ataupun Jeddah, dah sampai masa nak keluar dia peluk kita sebab dia rasa terima kasih sangat sebab kita jaga dia yang tak seberapa tu, tapi kita cuba untuk bagi dia orang selesa. Kadang-kadang kita orang pun tolong dia orang, tolong turunkan seat dia, bagi dia selesa supaya dia tak rasa janggal sangat kan. Okey Miza, sebelum kita menamatkan sesi kita punya santai ni lagi, kita berada sekarang ni, kita berada dekat Laman Santap Restaurant dekat Tamarin Square, Cyberjaya. Laman Santap Restaurant ni menyajikan makanan-makanan, hidangan-hidangan Melayu seperti nasi ambang dan bermacam, ada asam pedas dan macam-macam lagi. Nanti saya akan letak dia punya menu-menu dan juga nombor telefon untuk anda hubungi bila nak ke sini. Dia ada buka event juga untuk orang tunang, untuk orang nikah ke, korang boleh check it out dekat Laman Santap Restaurant. Okey, Miza, last sebelum kita tamatkan kita punya session ni lagi, you nak cakap apa-apa dekat your friends ataupun penumpang-penumpang you ataupun followers you? Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak dekat Abang Zaro especially sebab sudi jemput saya buat video ni. Dah sebenarnya daripada tahun lepas dia ajak, tapi saya masa tu macam satu saya rasa tak ready, and satu lagi waktu tu saya rasa macam tak ada apa untuk saya ceritakan. Sebab masa tu kan kita dalam keadaan pandemik, lepas tu saya pun dekat rumah, saya tak tahu nak buat apa-apa. But anyway, alhamdulillah, walaupun kita dalam keadaan pandemik ni, saya bersyukur saya masih ada kerja. Walaupun saya sekarang sukarelawan dekat PPV, so saya enjoy buat kerja ni sebab kerja-kerja yang saya buat sekarang ni lebih kurang sama dengan apa yang saya buat dekat MAS. And saya juga ingin mengucapkan terima kasih lah dekat semua-semua yang selama ni ada follow saya dekat IG, walaupun saya bukan Insta famous, yang bagi support masa saya tak dapat renew kontrak, yang sentiasa tanya saya pasal saya punya update-update baru. Terima kasih banyak-banyaklah. Okey, terima kasih juga Miza sebab sudi. Okey, setelah tahun lepas kan saya cuba ajak dia, tapi yalah sebab ada komitmen lain, saya okey je. Dan alhamdulillah diberi kesempatan lagi dan dapat share. Actually
you cakap tadi tak ada apa-apa, sebenarnya banyak sebenarnya, especially yang amal, charter tu. Dalam channel ni tak ada lagi orang cerita pasal amal, charter. You the only one yang pernah cerita pasal tu. So, terima kasih banyak-banyak. All the best to you. InsyaAllah kalau ada lagi mungkin COVID dah okey, kita dah boleh buka balik, amal panggil balik atau charter panggil balik. All the best. Dan mungkin kita jumpa dekat dalam kapal ke somewhere kat mana-mana. InsyaAllah. Okey? Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. I watch you as you